Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, lagi beberapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Dan pagi tadi saya pergi ke klinik perdana. Saya jumpa doktor kerana saya sakit. Dan saya tahu saya sakit. Saya jumpa doktor dan doktor terangkan dengan baik apa sakit saya, bagaimana untuk cara saya makan ubat hingga saya dapat rasakan saya boleh baik dan semakin sembuh. Dan saya dapat membahagiakan juga orang lain. Dan cuba bayangkan kalau saya teruskan sakit saya tanpa saya jumpa doktor. Tentulah kerja saya dan tempoh 5 hari ni bukan setakat nak rakam video, even nak buat tugas-tugas harian semakin terganggu. Dan apabila doktor pesan, doktor bagi ubat, saya makan dengan ikut peraturan. Dan alhamdulillah, saya semakin baik. Saya semakin sembuh dengan izin Allah. Mari kita lihat. Ini adalah satu analogi yang cikgu bawakan. Yang saya bawakan pada anda semua, bagaimana sakit fizikal itu kita perlukan doktor. Tapi bagaimana pula untuk kita lihat sakit di dalam hati kita. Kalau hari ini saya tak kongsi, saya risau, saya takut. Mungkin esok atau lusa saya tak dapat kongsi lagi. Dan hari ini saya kongsi, mungkin juga esok dan lusa akan menjadi saham saya di akhirat nanti. Apabila hati kita sakit, iman kita sakit, maka kita perlukan seorang doktor. Kadang-kadang yang sakit di dalam inilah yang kita tak dapat kenal pasti, dan sakit di dalam inilah kita tak dapat detect. Maka apabila kita dapat detect, dan kadang-kadang walaupun kita tak dapat detect, dengan bantuan doktor-doktor yang tidak tahu di mana dan daripada mana, dengan itulah yang akan membantu mengobati hati kita. Manusia ada pelbagai aspek untuk cara pendekatan mereka. Ada seorang yang kinestetik, ada seorang yang visual, ada seorang yang auditory. Jadi kita perlukan doktor-doktor yang pelbagai. Kalau doktor yang pelbagai, maka mudahlah untuk kita menangani ramai yang mempunyai kepelbagaian berbeza. Contohnya, kita tengok doktor tu menunjukkan aktiviti-aktiviti dia, perkara yang dilakukan untuk yang dia telah buat baik. Dia pergi bantu orang, dia pergi sedekah pada orang, yang even duit tu pun adalah daripada sumbangan masyarakat sendiri, yang memang sepatutnya ditunjukkan. Maka itu akan mendorong untuk mereka yang mempunyai visual untuk melihat benda baik. Maka itu akan mendorong untuk hati ini sedar dan berubah menjadi baik. Bagaimana pula untuk orang yang auditory? Dan kita selalu dengar dalam YouTube, dalam ceramah-ceramah, itu sangat membantu untuk orang yang auditory, terutama bagi mereka yang mempunyai tone tinggi dan rendah, ada humornya, itu teknik komunikasi. Itu akan merangsang untuk orang yang auditory untuk berubah dan membaiki hatinya lebih baik. Itu adalah doktor yang sesuai untuk orang yang auditory. Bagaimana pula untuk doktor yang orang yang kinestetik, yang sukakan kepada sentuhan atau aktiviti-aktiviti fizikal? Maka diperlukan teguran dan bimbingan daripada orang sekeliling. Dan kerana itu, kalau kita lihat, ramai orang menegur cikgu-cikgu atau ibu bapa, tunjuklah benda-benda yang baik. Lakukan perkara yang baik. Ingatkan dan tegur untuk perkara yang baik. Kenapa? Kerana inilah yang akan saya terangkan. Dan apabila sakit itu kita telah sedar, kita tahu kita sakit, maka bila kita menjumpai doktor-doktor yang tertentu, doktor-doktor yang sesuai, maka itu akan membuatkan kita sedar bahawa hati kita telah sakit dan perlu diubat untuk menjadi lebih baik. Dan akhirnya, apabila ianya baik, kita bukan setakat mengubati diri kita sendiri, tapi kita juga dapat mengubati orang sekeliling. Justru hari ini, saya ingin bawakan kerana anda boleh berfikir, anda boleh menilai apa yang dibawakan oleh orang. Jangan mudah untuk kita letakkan persepsi. Video ni saya buat sebab tersentuh
dengan isu viral baru-baru ni berkaitan dengan satu YouTube yang bertajuk Air Mata. YouTube ini menerangkan dan memberi ilmu kepada saya apabila Ustaz Abid Liu sendiri mengatakan, apalah dosa saya sehingga saya baru jumpa pakcik hari ni. Benda ni dan video ni juga menegur saya sendiri, apalah dosa saya sehingga ramai lagi anak-anak murid dan sekeliling yang masih tidak dapat dibantu. Kadang-kadang saya terfikir, apa yang saya buat hari ni? Saya pun masih banyak buat kesilapan dan kesalahan yang masih memerlukan doktor-doktor di sekeliling saya untuk membantu mengingatkan saya. Antara orang yang selalu saya follow, Prof Mahaya, Ustaz Abid Liu dan ramai lagi sebenarnya. Sebab apa? Sebab di dalam ini masih sakit. Ubat di luar mungkin boleh diubati, tapi ubat di dalam ini sukar dikenal pasti. Kalau kita tengok dalam aspek psikologi, psikologi menerangkan satu konsep mirroring. Anda pernah tengok cermin? Cuba bayangkan, yang di luar itu adalah orang yang melakukan kebaikan, tapi anda adalah orang yang dalam cermin itu. Orang luar melakukan kebaikan, apa pun tindakan orang yang di luar cermin itu, anda akan ikut. Itu adalah konsep mirror, cermin. Dan inilah yang akan dibentuk apabila kita lihat perkara-perkara yang baik, kita dengar benda-benda yang baik, kita ikuti perkara teguran-teguran yang baik. Konsep mirroring ini, jika anda tidak dapat menjadi orang yang di luar cermin, jadilah orang yang dalam cermin itu untuk ikut kebaikan dahulu. Dan dalam konsep NLP, NLP lebih mudah dikenali sebagai Model of Excellence. Dan NLP mengajar untuk kita modeling. Dan ini adalah salah satu konsep. Kita tunjukkan kebaikan adalah untuk menjadi model kepada orang lain untuk lakukan kebaikan. Mungkin kita pernah buat silap, mungkin kita pernah buat salah, tapi kita boleh tunjukkan kebaikan pada orang lain dan orang lain ikut untuk kebaikan itu. Banyak kebaikannya. Akhirnya kita sendiri yang akan terubah dengan kebaikan tersebut. Justru dengan adanya model NLP, saya belajar untuk menjadi lebih baik. Banyak lagi ilmu-ilmu lain di dalam dunia ini yang perlu saya belajar. Ramai lagi doktor-doktor yang perlu saya temui. Untuk apa yang akhir nanti kita nak keberkatan, dan apa yang di akhir nantilah yang akan diukur. Saya teringat Aisyah pernah ditanya, bagaimana keadaan akhlak Nabi dulu? Dan Aisyah menjawab, kana khuluqul Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Nabi menunjukkan akhlak, sifat Nabi adalah Al-Quran, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kesempurnaan. Dan begitulah apa yang perlu kita lakukan. Kita cuba tunjukkan, kita cuba berikan. Walaupun saya hari ini bukan mampu untuk mengajak semua, tapi sekurang-kurangnya siapa yang melihat, walaupun saya tidak sempurna, kita sedang menuju untuk kebaikan yang terbaik. Dan kita sering ditunjukkan dengan sirah-sirah Nabi, kisah-kisah kebaikan sahabat dan ulama, tabi'in. Kenapa? Semuanya adalah untuk mengajak dan menjadi doktor kepada hati kita, agar untuk menjadi lebih baik, lebih bagus dalam menjalani kehidupan. Itulah apa yang ingin saya bawakan hari ini. Kebaikan melalui teladan. Konsep modeling dan mirroring itu sangat penting. Apa yang kita nak, ya, yang lepas kita minta ampun dan maaf. Saya juga mohon maaf dan ampun dalam kita nak menepani Ramadan yang semakin hampir. Tapi apa yang akhir nanti yang kita ingin lihat? Adakah pengakhir kita dalam husnul khatimah ataupun tidak? Jadi ini saja perkongsian saya hari ini. Moga semuanya mendapat manfaat. Selamat menyambut Ramadan.